Okey, pelajar selamat sejahtera. So, hari ini kita akan mula dengan bab baru iaitu bab 6 persamaan linear. Jadi, untuk persamaan linear, anda boleh rujuk muka surat 122 dalam buku teks. Dan apakah yang kita akan mempelajari dalam bab ini? Pertama, persamaan linear dalam satu pun boleh ubah, persamaan linear dalam dua pun boleh ubah, dan persamaan linear serentak dalam dua pun boleh ubah. Okey, jadi persamaan linear adalah waktu utama kita lah. So, pelajar sila beri perhatian semasa saya jelaskan macam mana nak menentukan sesiapa dalam contoh adalah persamaan linear. Okey, pelajar boleh mula dengan buat catatan. Sila masukkan ini dalam buku nota anda. Persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Okey, tapi sini kita tak ada apa-apa yang boleh dimasukkan, hanya masukkan tajuk. So, sekarang apakah persamaan linear dalam satu pun boleh ubah? Okey, perhatikan nilai wang untuk darjah A dan darjah B. Okey, mereka adalah situasi yang sama, iaitu mereka mempunyai nilai yang sama. Macam mana saya boleh menentukan mereka mempunyai nilai yang sama? Boleh rujuk, sini ialah 100, sehelai, sekeping. Ini adalah 2 keping RM50. So, 50 tambah 50 adalah 100. Jadi nilai wang dalam raja A adalah sama dengan nilai wang dalam raja B. So, simbol sama dengan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua kuantiti yang mempunyai nilai yang sama. Maka, ayat matematik yang melibatkan kesamaan dikenali sebagai persamaan. So, contoh ayat matematik yang terlibat ialah macam ni lah, ayat matematik ni. Okey, so apabila kita ada simbol sama dengan, jadi kita boleh panggil mereka sebagai persamaan. Persamaan pelajar sebenarnya anda belajar di sekolah rendah, hanya tidak melibatkan pen boleh ubah. Contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Okey, anda ada ayat matematik yang mempunyai simbol sama dengan. So, macam ini juga adalah persamaan. So, apabila kita ada sama dengan, kita mesti juga ada tidak sama dengan. Okay, so simbol tidak sama dengan digunakan dalam hubungan yang terdiri daripada nilai yang berlainan, misalnya 2 tidak sama dengan 5. Apabila mereka tidak sama, jadi mereka ada simbol untuk mewakilkan mereka. So, ayat apa kita kata soalan-soalan yang nak tanya tu pun hampir seperti macam ni lah. So, dia nak uji sama ada awak faham tentang simbol sama dengan ataupun simbol tidak sama dengan. So, dia akan bagilah ayat macam ni. Okey, tandakan betul salah jika 2 tidak sama dengan 5. Okey, so jawapan anda ialah betul ke salah? Jawapan adalah betul. Maksudnya ini adalah betul lah. 2 tak sama dengan 5. Betul. Okey. 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul. Macam tu. Okey. So, boleh ya? Okey. So, next kita akan tengok aktiviti di bawah. Pelajar boleh rujuk muka surat 124. Sekarang kita ada aktiviti penerokaan 1. Okey, yang ini kita akan jawab secara lisan sahaja. Kena pasti ungkapan dan persamaan algebra. Kalau bab 5, kita sudah belajar apa itu ialah ungkapan algebra. Ungkapan algebra adalah apabila lebih daripada satu pemboleh ubah digabungkan dengan menggunakan tambah dan ataupun tolak. Okey. Jadi dekat sini andaikan ungkapan ialah tanda tik. Apa ni, persamaan adalah tanda star. So, sekarang kita buat tanda dekat sini. Okey? Jadi, kita buat bersama-sama. So, sekarang kita cari dulu semua antara sini yang adalah ungkapan. Ungkapan yang digabungkan dengan menggunakan tambah dan tolak. Jadi, kalau dia tak sebut tentang persamaan, so yang ada sama dengan ini, semua bukan ungkapan lah. So, ungkapan ialah ini
dengan ini. Okey. Yang lain, semua ni sebenarnya adalah persamaan kerana mempunyai simbol sama dengan. Okey, so pelajar perhatikan lagi apa yang saya tanda tik, bezanya dan juga yang tanda star tu. Okey, lihat dua ini. Dekat sini beza ialah ini tak ada sama dengan, ini ada sama dengan. Ini digabungkan dengan tambah tolak, ini juga digabungkan menggunakan tambah tolak. So maksudnya ungkapan algebra dan persamaan ada lebih daripada ungkapan algebra. Okey, dia ada lebih satu kriteria, iaitu mesti ada sama dengan. Okey, pelajar, kita tak habis lagi cerita tentang persamaannya. Okey, perhatikan persamaan berikut yang diperoleh daripada hasil aktiviti. So, yang kita tanda 6 tadi itu semua sudah dikeluarkan di sini yang ada sama dengan. So, saya minta pelajar salin. Tadi kita tak ada nota lagi kan, kecuali tajuk. So, tolong salinkan 3 persamaan ini dalam buku nota. Seterusnya, tolong salin ayat ini dalam buku nota. Okey. 3 ini ataupun 6 inilah adalah persamaan yang kita dikenalkan sebagai persamaan linear kerana mempunyai kuasa pemboleh ubah adalah 1. Okey. Mana ialah pemboleh ubah pelajar? Kalau pemboleh ubah ialah huruf. So sekarang saya cuba bulatkan semua pemboleh ubah yang ada dekat setiap persamaan. Anda boleh perhatikan bahawa pemboleh ubah mereka hanya mempunyai huruf bersama dengan nombor, tapi tak ada kuasa. Kuasa maksudnya kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4. Kalau dia tak ada kuasa-kuasa di atas, maksudnya dia adalah kuasa 1. Okey. Jadi apabila kita nak kenal pasti persamaan linear, so kita nak tengok 1 ada sama dengan 2, kuasa pemboleh ubah adalah 1. Okey, pelajar, nota dan penjelasan sudah siap untuk bahagian atas. Okey, seterusnya sambung nota anda dengan 2 persamaan linear ini dulu. Okey, dan seterusnya gariskan, salin apa yang cikgu telah gariskan ni. Persamaan berikut mempunyai hanya 1 pemboleh ubah dan kuasa pemboleh ubah ialah 1. Jadi pelajar, ingat lagi tak yang first itu kita baca, kita akan belajar apa? Kita akan belajar persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah. Persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. So ini adalah yang kita nak ini. Persamaan ini mempunyai hanya 1 pemboleh ubah dan kuasa pemboleh ubah ialah 1. Jadi pelajar boleh perhatikan bahawa sini hanya mempunyai X, mempunyai Y, dan ini walaupun ada 2 N, tapi sebenarnya mereka adalah sama jenis. Sama jenis maksudnya mereka hanya mempunyai 1 pemboleh ubah dan masing-masing kuasanya adalah 1. Jadi untuk rumusan yang kita nak, persamaan macam ni kita kenalkan sebagai persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah. Jadi pelajar, selepas 2 bahagian ini, sila buat nota untuk ayat tersebut dan salinkan ini, semua ini dalam buku nota. Kuasa bagi X ialah 1, 1 pemboleh ubah dan kesamaan. So maksudnya kalau saya nak persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah, saya minta awak tandakan ataupun pilihkan antara 10 persamaan yang saya tunjukkan. So 3 ciri ini mesti wujud serentak, baru anda boleh kena pastikannya sebagai persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah. Okey,
Jadi selain daripada sini, ini tolong masukkan dalam kolom sebelah kiri. Ciri-ciri persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ialah hanya mempunyai satu pemboleh ubah dan kuasa pemboleh ubah ialah satu. Okey, so pelajar, ini semua untuk nota dan penjelasan. Boleh ikut ya. Okey, so sekarang kita sambung contoh satu. Contoh satu tak perlu salin tapi perlu ingat macam mana dia jawab. Okey, terangkan sama ada persamaan berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. So, ABCD perlu cek satu-satu. Contohnya A. A ialah ya kerana persamaan ini mempunyai sama dengan mempunyai satu pemboleh ubah dan pemboleh ubah ini adalah kuasa satu. Okey. Untuk B ialah bukan kerana dia mempunyai P dan Q iaitu dua pemboleh ubah. Okey. Untuk C ialah ya kerana persamaan ini hanya mempunyai pemboleh ubah K. Walaupun ada dua, tapi cikgu sudah beritahu kalau dia ialah jenis yang sama, dia dikira satu. Dan kuasanya adalah satu. Next, kita ada D. D ialah bukan kerana kuasa tertinggi mereka adalah kuasa 2. So macam ni salah lah pelajar. Ada kuasa-kuasa itu semua salah. Okey. So setakat ini untuk ayatnya. Jadi untuk latih diri di bawah, anda boleh guna contoh ayatnya untuk dapatkan bentukkan jawapan sendiri. Okey. Okey, pelajar, kita sambung bagaimana anda membentukkan persamaan linear berdasarkan situasi yang diberi dan sebaliknya. Jadi ini masukkan sebagai tajuk untuk bahagian ini dan seterusnya salin contoh 2. Okey, salin contoh 2, masukkan penyelesaian A dan B. Okey, bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Jadi pelajar, kita akan tengok macam mana kita nak buat. Okey, satu nombor ditolak dengan 8, baginya ialah 2. So sekarang perlu kena pasti dulu apa operasi yang ada. Operasi dekat sini adalah tolak. Okey, jadi satu nombor dekat sini kita boleh katakan nombor ini adalah X. Pilih sahaja apa-apa huruf yang awak suka, tulis sahaja ayat ini. Katakan nombor itu adalah X. Katalah 5 batang pen ini adalah Y ke. Okey. Jadi seterusnya fahamkan ayat ini susunannya. Ialah nombor tolak 8 ke ataupun 8 tolak nombor ini. Okey. Satu nombor ditolakkan dengan 8. So X tolak 8. Bakinya ialah 2. So sama dengan 2. So macam inilah jawapan kita. Okey. Inilah jawapan kita. Kita stop dekat sini sahaja. Okey, soalan B. Pak Chin membeli 5 batang pen dengan harga Y sen sebatang. Sebuah buku tulis dengan RM3. Jumlah wang yang dibayar ialah 7. So kalau tak ada sangat jelas tambah tolak ke, you carilah ayat-ayat yang macam ni. So dekat sini kalau ialah jumlah artinya tambah. So dekat sini masalah ialah kadang sekejap dia bagi sen, X sen, sekejap dia bagi ringgit. So, unit yang tak sama, kita tak boleh buatkan persamaan. Tak boleh, tak mungkin. Jadi, apabila kita sudah kena pastikan 5 batang pen ini ialah Y, so 5Y, so kita akan buatkan pertukaran unit. Okey, pertukaran unit akan berlaku dan masukkan ikut hubungan mereka iaitu tambah. Jadi pelajar, apabila persamaan linear dibuat, persamaan itu tidak akan ada unit. Tidak akan ada unit. So, you masukkan nombor-nombor sahaja. Okey, seterusnya ialah contoh 3. Contoh 3 ialah terbalik. Dia bagi persamaan, kita tuliskan situasi. So, soalan A. Ini tak payah salin lah. Okey. Soalan A. 2X tambah 5 ialah 19 dengan keadaannya X ialah satu nombor. Dia akan beritahu
awak pemboleh ubah itu ialah siapa. Okey, supaya anda boleh buat ayat itu dengan cantik. So sekarang dia kata ini adalah satu nombor sahaja. So tengok kita akan translate. Okey, translatekan ayat matematik itu jadi ayat bahasa. Okey, 2x artinya 2 kali suatu nombor tu tambah dengan 5 dan hasilnya ialah 19. Okey, nampak tak macam mana dia jadikan dia ayat? Maksudnya ayat matematik itu jadikan dia ayat penuh. Okey, seterusnya kita tengok B pula. Kalau B, keadaan Y ialah umur Rajesh sekarang. So, ini ialah sekarang. Kalau tolak, maksudnya lepas. So, kerana ada situasi, ada nama, jadi ayat dia akan terlompat sikit lah. So, Y ialah Rajesh, umur sekarang. Kalau sekarang, dia umur berapa? Apabila dia pada 2 tahun yang lepas, kerana tolak kan, tolak. Okey, 2 tahun yang lepas. Okey, tolak ini ialah lepas. Okey, 2 tahun ialah masuk sini adalah 8 tahun. Okey, so pelajar semua ini anda akan buat exercise supaya anda nampak jelas lah. Okey, so setakat ini sahaja exercise, tolong persiapkan. Faham betul-betul apa itu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah supaya nanti minggu depan kita boleh masuk tambah dan tolak bagi persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Itu sahaja, sekian, terima kasih.